Sunaton anak asnaf. Mangsa banjir di Kelantan terus meningkat. Harimau Malaya buru 3 mata. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya Muhammad Arif Daniel Sumardi di Bulletin iMedical TV. Program berkatan beramai-ramai sudah menjadi kebiasaan ketika tibanya cuti persekolahan. Salah satu daripadanya untuk mengeratkan silaturahim sesama komuniti setempat. Berbagai ragam dapat kita lihat sekitar program ini dijalankan. Laporannya bersama wartawan iMedical TV, Nik Nur Zakia Abdullah. Ramai dalam kalangan peserta program Sunaton 2022 pada awalnya berasa agak gemuruh. Namun dengan sokongan keluarga dan peserta lain, mereka dapat mengawal perasaan itu. Bagi anak pertama daripada 3 beradik dari kampung Tasik Berangan, adik Afiq Ryan Ahmad Zuairi 10 berkata, dia ditemani ayahnya dalam program ini. Program berkatan beramai-ramai ini sudah menjadi satu tradisi di masyarakat negara ini. Dengan adanya program seperti ini, dapat menghilangkan rasa gemuruh anak-anak yang bakal berkatan. Bersama saya dengan adik Afiq Ryan. Okey, adik Afiq, boleh cerita sikit tak? Hari ni kata hari ni rasa gemuruh, takut, pasal gitu lah. Abang kata tak akik sunat. Kita nak apa nak pergi ke alam remaja dia. Rasa tak sabar nak pergi ke alam remaja. Dok apa? Hidup alam remaja tu susah. Hidup cari duit lah. Kerja lah. Susah. Manakala seorang lagi peserta Aman Akasha Adam 10 dari kampung Jejawi berkata, bagi menghilangkan perasaan berdebar sebelum dikhatankan, dia bermain permainan video di telefon mudah alihnya. Adik main ni siapa hari ni? Dengan ayah. Dengan ayah. Adik dekat tak rasa hari ni? Adik royak dekat? Dekat. Sebelum hari ni, perasaan adik apa? Takut. Siapa sini ni? Debar. Untuk hilangkan rasa berdebar, adik buat apa? Lagi. Menurut Muhammad Iqbal Hazri 9 dari kampung Banggul Stol, perasaan takut dan gemuruh hilang selepas dikhatankan. Sudah rasa nak ni? Rasa lagu mana? Tengok macam pedih-pedih sikit. Pedih-pedih. Takut tak adik? Takut jugalah tadi. Lepas tu dah sunat ni? Tak apa. Sakit tak? Sakit tak? Ya. Sakit. Sebelum hari tak ni rasa lagu mana? Debar ke? Gembira ke? Debar. Lepas ni debar lagi tak? Lepas ni kena patai ke apa? Mama suruh patai ke apa? Makan. Ya, nak kena makan ke apa lepas ni? Ikan bakar. Ikan bakar. Doktor kata tadi berapa hari polisi ya? Seminggu. Lepas ni duduk rumah seminggu lah deh. Apa perasaan adik ni lepas sunat? Takut. Sakit tak tadi? Lepas dah sunat ni rasa macam mana? Okey dah. Ramai-ramai ni pun dah rasa takut juga ke kalau ramai-ramai ni? Tak. Sementara itu, pengerusi Yayasan Raja Samri YRJ Raja Samri Raja Hussein berkata, program berkatan Sunaton 2022 membabitkan lebih kurang 80 peserta daripada golongan anak-anak asnaf sekitar Pasir Mas. Sunaton yang kita adakan pada hari ini adalah program tahunan yang dianjurkan oleh Yayasan Raja Samri, dikendalikan sepenuhnya oleh sukarelawan Tok Pos di seluruh negara. Dan hari ini kita buat di Pasir Mas, bertempat di Dewan Majlis Daerah Pasir Mas, yang melibatkan ramai lebih kurang 80 lebih peserta anak-anak daripada kategori asnaf dan B40 lah. Katanya, beliau berharap masyarakat seluruh negara teruskan menyumbang bagi meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Okey, kita mengharapkan pertama-tama sekali mengucapkan terima kasih kepada semua para penyumbang yang terus menyumbang kepada Yayasan Raja Samri dalam memberi untuk terus melaksanakan program ini sejak daripada 2 tahun lepas lah. Jadi harapan kita semoga usaha ini dapat diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Semestinya ianya sangat bermanfaat lah kepada semua para peserta, terutama golongan-golongan berpendapatan rendah, terutama hujung tahun lagu ni. Dia tak boleh nak kerja, nak menoreh, nak pergi ke laut pun tak boleh. Jadi kita dapat sedikit banyak mengurangkan beban keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan.
Dalam pada itu, seramai 40 pegawai perubatan daripada Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM turun padang dalam melaksanakan program ini. Menurut Timbalan Pengarah Klinikal HUSM, Profesor Madya Dr. Zaidi Zakaria, program ini adalah salah satu tanggungjawab sosial korporat daripada Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Sebenarnya fund ni ataupun bantuan ni adalah datang daripada Kementerian Pengajian Tinggi lah sekarang ni. Kita panggil KRIS, prihatin supaya hospital HU, hospital universiti turun padang untuk berjumpa dengan orang-orang B40 untuk mati B40. Jadi bantuan ni dia dah diberi bermula daripada tahun 2021. Tapi sebab COVID kan, tapi kita dah rancaklah berjalan ke seluruh kawasan, dan kawasan yang kita cover adalah Kelantan, Kedah, Perlis dan Penang. Untuk KPT Prihatin ni lah. Katanya, beliau berharap program KPT Prihatin Komuniti Sejahtera KRIS ini akan diteruskan dalam masa ke semasa bertujuan untuk menyumbang tenaga, masa dan kepakaran kepada masyarakat. Program Sunnathon 2022 ini adalah anjuran The Third Force Pasir Mas dengan kerjasama Jabatan Serjeri HUSM dan Majlis Daerah Pasir Mas MDPM. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan keradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Highflex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Sedikit perkembangan banjir. Sehingga jam 10 pagi ini, lebih 20,000 mangsa banjir dilaporkan di seluruh negeri Kelantan. Ini membabitkan 6,569 keluarga dari 8 jajahan, manakala sebanyak 115 pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Mengikut portal ebanjir.kelantan.gov.my, jumlah mangsa banjir tertinggi yang dicatatkan adalah di Pasir Mas, ramai 5,231 mangsa. Diikuti Pasir Putih 4,332, Tumpat 4,167, Kota Baru 3,766, Kuala Krai 3,157, Bacok 1,220, Tanah Merah 1,195 dan Macang 373. Dijangka mangsa banjir di Pasir Mas terus meningkat susulan pemecahan benteng di Bukit Lata. Bagaimanapun, pihak berwajib akan melakukan proses pemindahan penduduk setempat, khususnya di kawasan Jejawi, Tuk Sangkut dan sekitarnya sebelum benteng dipecahkan. Tinjauan iMedical TV di sekitar Kota Baru pula menunjukkan air masih bertahan di setengah tempat walaupun hujan sudah berhenti. Okey, sekarang ni saya berada di Escape Banggu ya, di mana sekarang ni hujan telah pun berhenti di Kelantan. Namun kalau kita dapat lihat sekarang ni air masih lagi bertakung di kawasan ini. So banyak kenderaan-kenderaan yang terkandas dan juga boleh dikatakan di kawasan Beralih ke berita sukan. 3 mata pertama menjadi buruan skuad Harimau Melaya apabila turun menentang Myanmar dalam aksi pertama kumpulan B saingan Piala AFF hari ini. 3 mata pertama buruan skuad Harimau Melaya apabila turun menentang Myanmar dalam aksi pertama kumpulan B saingan Piala AFF di Stadium Tuna hari ini. Tonggak sayap negara Faizal Halim berkata kemenangan pertama itu cukup penting bagi memastikan skuad kendalian Kim Panggon tidak berdepan sebarang masalah dalam 3 lagi baki aksi peringkat kumpulan selepas itu. Jelasnya dengan jadual padat yang bakal ditempuhi sepanjang kempen ini, kemenangan ke atas Myanmar pastinya dapat membina keyakinan pasukan yang hanya mempunyai tempoh rehat 2 hari sebelum turun menentang Laos di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Selain berdepan Myanmar dan Laos, pasukan negara akan terbang ke Hanoi untuk bertemu Vietnam pada Selasa depan sebelum menutup kempen kumpulan dengan menentang Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil 3 Januari nanti. Faizal yang sudah meledak 5 gol buat pasukan kebangsaan termasuk ketika membenam Kemboja dan Maldives
dalam aksi persahabatan minggu lalu percaya 3 mata penuh ke atas Myanmar akan mengurangkan tekanan skuad negara. Ikuti perkembangan terkini kami di saluran TikTok, Facebook dan YouTube iMedical TV. Assalamualaikum dan jumpa lagi.